Baik, satu lagi perlawanan yang menjadi tumpuan di sini adalah perlawanan yang dilangsungkan dekat saja, iaitu di Stadium MBPJ. Kayon telah membuka tirai jaringan seawal minit yang ketiga dalam perlawanan ini. Dan ketika untuk membawa ataupun menyelesaikan satu lagi peluang untuk Peluang yang terbaik untuk mereka menambah jaringan yang dimiliki oleh kapten mereka, iaitu Brandon Gunn. Sementara ini pula adalah situasi yang begitu kontroversi sedikit. Apakah sepatutnya untuk pemain pertahanan Sabah iaitu Jackson untuk diberikan kad merah kerana dia adalah pemain yang terakhir di bahagian pertahanan? Namun begitu, beberapa peluang yang dimiliki oleh pasukan Selangor tidak dapat disempurnakan oleh mereka. Sebaliknya, pemain sayap Indonesia, Sadir Ramdhani, dengan gerakan yang begitu lincah daripada sebelah sayap yang telah berjaya untuk menghasilkan gol, iaitu gol penyamaan pada minit ke-53. Deretan peluang yang dimiliki oleh pasukan tuan rumah terutamanya dalam usaha mereka untuk mencari jaringan pendahuluan tetapi masih lagi tidak berhasil, dan inilah sesuatu yang perlu dilakukan oleh Michael Fashtenbeiner, terutamanya kalau mereka mahu muncul sebagai antara pasukan pencabar kepada saingan Liga ini. Beberapa peluang yang dimiliki semuanya tidak dapat dihasilkan. Ada dua perlawanan yang dilangsungkan pada hari ini dengan pasukan Selangor yang akan mengunjungi Melaka United pada 5 Julai nanti. Sementara Sabah pula dalam tempoh yang terdekat akan berdepan dengan pasukan Negeri Sembilan di Paroi. Jadi mereka berada di Semenanjung untuk tempoh yang agak panjang. Inilah gerakan yang sepatutnya juga dapat menghasilkan jaringan, tetapi sayangnya untuk Kayon, kalau tempoh hari dengan jaringan hat-trick, tapi kali ini tidak dapat berhasil untuk menambahkan jaringan kepada pasukannya, iaitu pasukan Selangor. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bertemu lagi untuk minggu ini dalam program Nadi Bola. Saya tidak bersorangan, saya akan ditemani oleh penyerang saya pada petang tadi, Nizaruddin Yusof. Kaki okey? Okey bang, tapi berkilat sikit. Berkilat sikit, itu confirm dah. Awak punya skin tone tak boleh lah nak kata apa tu kan. Kita ada dua game hari ni. Dua-dua game adalah dua game yang high profile. Betul. Di Johor dan juga di Petaling Jaya. So kita nak pergi mana dulu sekarang ni? Pilihan daripada penerbit cakap kita cerita pasal game Selangor dulu sebab dekat terlebih dahulu. Okey. Selangor terlepas peluang lagi. Selepas tempoh hari menang, kemudian dia kalah besar dan mereka diberikan peluang untuk bermain di gelanggang sendiri, cuma mereka tidak dapat mengambil kesempatan ini, terpaksa akur dengan kebangkitan. Kita kena akui kebangkitan yang ditunjukkan oleh anak-anak buah Datuk Ong Kim Swee pada musim ini dalam saingan Liga Super. Ya, pasukan Sabah tahun ni nampak kuat lah bang. Dan saya rasa dari segi pasukan Selangor juga mereka dalam proses penyusunan semula lah selepas kalah tempoh hari di Johor. Dan saya rasa mungkin ada pertukaran-tukaran pemain dan walaupun pada malam ini mereka seri, tetapi saya rasa ada moral di situlah untuk mereka bawa untuk perlawanan akan datang. Dan kalau boleh menang tadi, saya rasa itu satu keputusan yang bagus lah kerana pasukan Sabah juga dalam keadaan momentum yang cukup baik lah. Ya. Mereka dapat skor gol awal. Ya. Sepatutnya mereka boleh settle down dalam keadaan seperti ini. Mereka boleh bermain, mereka boleh dapat hasilkan jaringan demi jaringan, tetapi ianya tidak berlaku, Niza. Ya, saya tidak pasti. Sepatutnya seperti abang cakap lah, akan ada lagi lah. Mungkin akan ada lagi lagu dan seharusnya akan ada gerakan-gerakan yang lebih relax ataupun lebih tersusun kerana mereka mendapat gol awal. Seperti abang cakap tadi, seharusnya mereka lebih cepat mendapatkan keadaan untuk settle downkan perlawanan malam tadi, tetapi kita boleh nampak mereka masih lagi struggle lah untuk menambah jaringan. Itu saya cakap tadi, mungkin pasukan Sabah juga datang bukan saja untuk mungkin mereka juga ingin mencari kemenangan lah. Dan ini gol daripada Kayon, satu gerakan yang baik, mistake daripada pemain pertahanan terlepas dan satu placing bola rendah yang cukup baik lah. Ini adalah satu gol yang cukup penting kepada Kayon demi untuk dia dapat kembalikan sentuhan jaringannya pada saingan Liga Super ini untuk juga terus menekan Braxton De Silva dan juga Fernando Forestieri
pada ranking teratas dalam senarai penjaring-penjaring terbanyak saingan. Hari ini juga kalau kita dapat lihat sebenarnya Selangor telah membuat satu perubahan yang cukup drastik pada saya selepas kritikan yang dilemparkan kepada penjaga gol kebangsaan. Penjaga gol utama mereka sebelum ini, Khairul Azhanda Khalid, telah digantikan oleh Sam Somerville. Dia tak dapat melakukan clean sheet. Dia tertewas juga dengan satu jaringan yang kalau diikutkan boleh dia selamatkan, tetapi kita kena bagi kredit kepada Sadir Ramdhani kerana dapat melakukan gerakan ala-ala Mo Salah. Sebab dia suka potong masuk tengah dan juga mereka kerembatan. Similar, lebih kurang lah gerakan itulah. Tetapi saya rasa bola yang Samdiram shooting tu, bola tu saya rasa power lah bang, power. Jadi goalkeeper tidak dapat menurun badan tu dengan lebih cepat untuk menepi bola itu. Tapi saya rasa itu adalah satu gol yang baik lah. Ya. Okey, keadaan seperti ini, apakah Ashton Byner akan kekalkan pemain-pemain yang sama? Dan kalau kita lihat juga bahawa dalam keadaan seperti ini Safwan Bahrudin diberikan tugas untuk mengundi bahagian tengah, cuma dia tidak dapat betul-betul meletakkan dirinya sebagai antara pemain yang boleh menghasilkan jaringan. Tetapi kehadiran Safwan Bahrudin memang cukup besar. Dia punya pengaruh cukup besar apa ni, Nizah? Betul. Walaupun dia bermain di back four, sama juga pengaruh dia cukup besar. Tapi malam ni dia bermain sebagai defensive midfielder. Saya rasa dia selalu juga bermain di posisi inilah, dan saya rasa ada. Ini posisi terbaik dia. Ya, yang selalu dia main lah, walaupun dengan national, even dengan national team Singapura pun. Tetapi saya rasa malam ni dia ada contribute yang gerakan-gerakan yang baik lah, dan dia juga berjaya membuat mematahkan setiap pergerakan pemain-pemain serangan pasukan Sabah, dan saya rasa mungkin akan sama juga posisi yang dia akan main untuk next game lah. Okay. Sebenarnya bagi kedudukan Michael Ashton Byner, ini adalah kedudukan yang akan menekan beliau. Sejauh manakah dia dapat kembalikan semula kepercayaan penyokong-penyokong selain daripada dapat menyuntik semula semangat anak-anak bawahnya untuk menghadapi perlawanan yang akan datang. Saya lihat Ashton Byner ni tampil dengan orang kata sebagai brave face. Dia cukup berani untuk berdepan dengan keadaan ketika ini. Apabila melihatkan bagaimana pada dua perlawanan tidak berpihak kepada mereka. Selepas kemenangan 7-0, penyokong-penyokong Selangor masih lagi menceritakan tentang kejayaan tersebut. Tetapi apabila kalah 1-5 kepada JDT dan hari ini diikat oleh pasukan Sabah, dia akan terpaksa menggunakan segala kepakaran pengalamannya untuk mengembalikan semula Selangor sebagai pasukan pencabar. Betul, saya setuju. Apabila kita menang untuk game terakhir yang ketiga, and then kalah, and then draw hari ini, saya rasa konsistensi itu menurun. Itu tugas yang cukup penting lah untuk beliau lah. Betul. Sebagai coach, dan beliau kena tahu bagaimana untuk menukar pemain-pemain yang kurang berfungsi untuk dua perlawanan yang terakhir ini, ataupun malam ini juga, untuk dibawa ke hadapan, game ke hadapan lah. Dan saya rasa dia mungkin tahulah, cukup bijak lah bagaimana untuk menilai pemain-pemain dia, penggiliran pemain lah bang. Sebab mungkin game 3 hari 2 hari, jadi perlulah ada benda tu, dan ini satu tugas yang berat. Tapi Selangor kena lawan 3 tim yang besar dalam tempoh 9 yang hari. begitu terdekat. 9 Ya, hari. betul. Itu maksud saya lah. Dia kena pandai, dia kena tahu dengan player yang dia ada, penggiliran pemain, and then dia kena tahu player mana yang masih lagi dalam keadaan form. Bukan yang out form. Out form tu seharusnya ditukarkanlah ataupun cedera. Jangan lupa bahawa Selangor memiliki begitu ramai sekali pemain-pemain remaja kebangsaan. Betul. Yang berbalik daripada betul, SEA Games dan juga kejuaraan Asia baru-baru ini. So, sekarang ini perlawanan akan datang untuk pasukan Selangor adalah lawan local derby. Lawan tim awak juga, tim lama. Sebab awak main dua-dua tim. Itu yang masalahnya tu. FA Cup itu adalah perlawanan yang akan datang yang paling hampir sekali untuk pasukan Selangor, Zah. Saya rasa tight game lah bang tu, sebab memang sentimen Selangor dengan KL ni memang kuat lah. Dan perlawanan Lembah Kelang, jadi kedua-dua pasukan saya rasa bukan dalam keadaan yang baik, masih lagi dalam keadaan tengah-tengah. Performance mereka tu masih lagi tercari-cari, of course, yang betul-betul yang menjadi untuk pasukan. Saya rasa ya akan ada perlawanan yang menarik, tetapi persentage tu saya rasa quite lebih ke Selangor lah, kalau tanya saya lah. Ya. Kita akan berehat sekejap, tapi kita ada beberapa perkara lagi yang menarik, terutamanya untuk kita sentuh tentang kebangkitan pasukan Sabah
Tak lupa juga untuk perlawanan yang ke-37. Dato' Ong Kim Swee, kalau kita lihat bagaimana dengan keyakinan dia dengan barisan pemain-pemain yang ada, tersenarai dalam tim kali ini adalah penyerang baru mereka, Farhan Roslan, yang pernah juga dikenali sebagai Messi Kedah satu ketika dahulu. Tapi dengan keputusan ini menunjukkan bahawa tidak ada sebarang kekalahan yang dialami oleh pasukan Sabah dalam 4 perlawanan dan mereka satu ketika adalah leader pendahulu pada saingan liga ketika JDT berehat. Saya rasa bang, pasukan Sabah ni daripada defending wise punya area, saya rasa quite good lah bang, 3-4 game ni lah, yang terakhir ni lah. Okey. Jadi saya rasa kat situ dia orang punya strong point bang, dia orang. And then dia orang ni pula, kebanyakan pemain-pemain Sabah yang ada ni, belah wide ni quite laju punya player tu bang. Jadi saya rasa dia orang banyak menggunakan mungkin counter attack yang cukup baik. Jadi mungkin di situnya hadirnya Farhan juga. Pasal Farhan memang pemain-pemain bahagian wide tu. Jadi rasanya di situlah 3-4 game yang terakhir ni dia orang punya defending, termasuk malam ni juga. Defending wise dia orang memang cukup baiklah. Saya rasa pemain-pemain defending dia orang tidak keluar lebih cepat daripada posisi asal. Jadi saya rasa kat situ bagus dia dan dia orang quite tight lah apabila pasukan lawan ingin membuat serangan lah. Jadi di situlah bagusnya pasukan Sabah 3-4 game yang terakhir ni lah saya rasa. Okey, dalam perlawanan seperti ini, apabila dapat mengekalkan rekod menang dan kemudiannya dapat at least 1 point ketika bermain di away, ini akan memberikan lagi semangat kepada pasukan itu untuk meneruskan cabaran mereka, terutamanya dalam saingan yang nampak ketika ini ramai yang mengatakan siapa yang akan berakhir di tempat yang kedua sebenarnya. dah boleh tanya soalan tu. Itulah dia. Ya, saya rasa pasukan Sabah mampu untuk memberi cabaran untuk pasukan JDT lah. Tetapi ya, perlawanan pada malam ini juga mereka telah membuktikan yang mereka juga cukup bagus lah untuk bertemu dengan pasukan yang kuat lah seperti pasukan Selangor. Yep. Dan saya rasa ini gol memang Power sebenar-benarnya betul, kaki gol kiri lah. dia. Ya, memang kaki kegemaran memang First touch yang baik. kaki dia betul. Dan satu gelejkan yang cukup baik dan tipu helah juga yang cukup baik dan satu tendangan kaki kiri yang cukup padu lah saya rasa. Ni gol ni. Yep. Memang betul dia peminat EPL lah sebab dia dapat melakukan gerecekan dan gerakan seperti itu. Baik, dalam perlawanan ini, kalau anda perasan pada awal rancangan tadi kita dah menunjukkan, kita dah bertanya apakah Jackson D'Souza wajar dilayangkan kad merah sebab dia adalah pemain yang terakhir di barisan pertahanan. Cuba perhatikan sekali lagi dalam insiden ini bagaimana dia menarik kayon ketika pasukan Selangor sedang melancarkan serangan. So, pengadil yang bertugas Nizaruddin juga boleh berikan pandangan anda tentang kedudukan dan juga situasi seperti ini, Zah. Nampak peluang pengadil yang bertugas adalah pengadil yang berpengalaman, saudara Nafis Wahab. Nampak seperti Kayon ada peluang untuk pergi ke hadapan untuk menjaringkan gol. Alright. Tetapi untuk saya, sebab pemain pertahanan itu ada di belakang Kayon, untuk saya kad merah lah bang, sepatutnya lah. Ya, untuk saya lah. Okay. Sebab peluang untuk menjaringkan gol itu ada. Sekali. Kan, dia sudah diatasi di situ. Betul. Dan jelas sekali dia menarik pemain penyerang Selangor itu. Sebab jikalau dia tidak menarik, saya rasa Kayon boleh membuat 2-3 sentuhan untuk betul-betul 1 lawan 1 dengan penjaga gol. Jadi saya rasa ini adalah peluang untuk menjaringkan gol yang besar. Jadi untuk saya rasa boleh dipertimbangkanlah kad merah. Baru beberapa hari yang lalu telah tercetus satu insiden yang membabitkan penjaga gol dengan penyerang. Di mana? Di Melaka. Dan hari ini satu lagi insiden yang pastinya juga akan menarik perhatian. Apapun, kita tidak boleh tarik kredit dengan jaringan terbaik daripada pasukan Sabah menerusi Sadir Ramdhani untuk mereka dapat mengutip 19 mata daripada 9 perlawanan untuk mereka meneruskan asakan terhadap pasukan yang berada di tangga yang teratas, iaitu saudara Karl Nunis. Karl, apa khabar Karl? Halo, Alhamdulillah khabar baik. Segalanya berjalan dengan lancar. Cukup epik lah perlawanan pada hari ini. Bagaikan kemenangan buat Sabah FC. Betul. Tadi saya ada terdengar satu soalan yang mengatakan kehadiran para penonton. Berapa ramai penyokong-penyokong Sabah sebenarnya? Apakah mereka melebihi penyokong-penyokong Selangor, Karl? Angkanya tak berani nak cakap, tak pasal tak kira satu-satu, maybe dalam 3,000 macam tu, 1,500 memang. Tapi kalau kita nak lihat kan,
kadang-kala penghujung separuh masa yang kedua, saya bagaikan berada di Stadium Likas kan. Sebab apatah lagi pemain ke-12 Sabah FC, mereka menjerit, mereka meraihkan kejayaan satu sama ini. Kerana apa? Kerana Selangor FC merekodkan kemenangan bersih dalam kesemua aksi di laman sendiri. Ini bagaikan kemenangan untuk skuad Kedana Dato' Ong Kin Swee yang kini berada di tangga yang kedua Liga Super. Yep, betul. Okey, kalau diikutkan di sini, laporan daripada sahabat-sahabat di MFL mengatakan bahawa perlawanan di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya ini dengan jumlah keadaan penonton 3,249. Insiden tak ada. Dia punya match commissioner je saudara Bahrim Yusof. Okey, itu ceritanya. Tetapi soalan kami di sini adalah untuk mengetahui bagaimana situasi Jackson D'Souza itu. Apa reaksi daripada kedua-dua camp? Itu yang kami nak tahu. Boleh? Ada jawapan Macam biasalah, ada jawapan kepada saya rasa minit ke-26, 27 sebegitu. Sememangnya kalau dilihatkan 9/10 layangan kad merah terus direct last man tackle challenge. Tapi keputusan sebaliknya yang berlaku, dan itu sikit sebanyak mengembirakan pasukan Sabah FC dengan jumlah kehadiran penonton yang kadang-kala suara mereka menyelebihi penyokong Selangor The Red Giants, dan pada ketika itulah menjadikan orang cakap turning point of the game apabila Dato' Ong Kin Swee berbicara bersama kami pada sidang media sebentar tadi. Pertukaran Pak Taek Su untuk di posisi pertahanan tengah, ditukarkan kepada posisi Gary Silver Robert, iaitu pemain tengah bertahan atas faktor taktikal dan bukannya atas faktor kecederaan yang melanda Kevin Silver Robert. Walaupun pada ketika beliau dikeluarkan pada separuh masa pertama itu, corak fizikalnya tidak begitu cergas kan, akan tetapi perkara itu sudah pun dihidu. Satu perkataan yang seringkali diungkapkan oleh Dato' Ong Kin Swee pada sidang media, bagaimana adaptasi pemain-pemain mereka ketinggalan di tempat lawan awal minit ketiga, mereka bangkit untuk mencalarkan rekod sempurna Selangor FC di laman sendiri. Pada ketika dressing room Sabah betul-betul fokus di separuh masa yang pertama 15 minit itu, semuanya tertumpu kepada bagaimana Dato' Ong Kin Swee mempercayai skuad kendalanya untuk mencuri sekurang-kurangnya satu mata daripada aksi ini, dan itu perkara itu telah pun berlaku menerusi Sadir Ramdhani. Skill tajam yang mengelirukan barisan terakhir Selangor FC, Fazli Mazlan menjadi punca kemasukan ruang di sebelah kanan Sabah, di sebelah sayap kanan Sabah dan juga sebelah kiri Selangor FC, sekaligus orang cakap menghadirkan kecederaan buat penyokong-penyokong Sabah FC yang hadir di stadium ini seawal pukul 6 petang. Itu dia punya semangatnya. Baik. Reaksi pula daripada anda dan juga penyokong-penyokong Selangor apabila melihatkan Sam Somerville diturunkan sebagai penjaga gawang pada hari ini, Karl. Okey, saya sempat bertanyakan soalan itu kepada Michael Fairbairn di penghujung sidang media. Saya rasa tidak dapat dikongsikan bersama dengan kru Nadi Bola, dan saya akan kongsikan apa jawapan yang diberikan kepada kami. Mereka mempunyai barisan penjaga gol yang berkualiti dari peringkat nasional dan juga di akar umbi 19 tahun bawah 23 tahun. Atas faktor itu, inilah masa yang terbaik untuk mengelakkan orang cakap isu luar padang yang menggelegu Khairul Azhan. Seperti kita maklum, kekalahan besar ke atas Johor Darul Takzim tempoh hari sikit sebanyak memberi impak kepada penjaga gol itu, dan atas faktor itu aksi inilah untuk Sam Somerville menunjukkan beliau berupaya mengisi kekosongan itu. Namun kelincahan Sadir Ramdhani mencalarkan rekod untuk tidak dibolosi. Baik. So besok berapa story follow up daripada game ini dalam Nadia Arena? 2-3? Selalunya satu, tapi saya cuba dapatkan 3 sebab fans ada yang nak bagi komen sebenarnya. Mereka cukup teruja dengan Dato' Ong Kin Swee. Skuad baru, semuanya baru, penjenamaan baru, mutu bola sepak yang terbaru. Kini di tangga yang kedua Liga Super. Sejauh mana impian mereka untuk kekal di kelompok atasan Liga, hanya masa yang dapat menentukan. Tapi waktu ini masa untuk mereka raikan kejayaan, meraih keputusan seri ke atas pasukan gergasi The Red Giants.
Mazli Azmi senyum lebar dengar awak cakap nak buat 3 story. Okey, jumpa besok di office. Terima kasih Karl Nunis dari Petaling Jaya. Sama-sama. Tutup cerita dia di Petaling Jaya. Nampak tu? Itu adalah satu perkara yang cukup menarik sebab memang cukup mengujakan apabila penyokong-penyokong dah kembali untuk support tim seperti yang dilakukan oleh penyokong-penyokong Sabah. Kita tahu mereka ramai berada di Semenanjung ini, tapi ada juga yang dilaporkan seperti sahabat kami ni Tora Bola juga sanggup terbang untuk bersama-sama dengan penyokong dengan pasukan Sabah.